Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan Hafizi Rosli. Baik, kita nak membicarakan mengenai varian Omicron di mana semalam Menteri Kesihatan YB Khairy Jamaluddin melaporkan kes pertama varian yang dibimbangi ataupun variant of concern Omicron melibatkan rakyat tempatan telah dikesan di negara ini. Dan kes ini dikesan merupakan seorang kanak-kanak perempuan umurnya 8 tahun. Dia ni menetap di Lagos, Nigeria. Jadi keputusan ujian RT-PCR dia sebelum dia datang ke Malaysia ni negatif. Dia kanak-kanak ini dan bersama ibu dan adik perempuan dia sampai 5 Disember lalu dari Lagos, Nigeria. Dia transit dekat Doha, Qatar. Dan YB Khairy Jamaluddin, Menteri Kesihatan memaklumkan bahawa kanak-kanak itu tidak ada sebarang gejala dan diarahkan kuarantin di rumah selama 14 hari. Cumanya KKM dah kena pasti kontak rapat dia sebagai mak dia, adik dia, bapa dia, pemandu teksi yang bawa family tu dari KLIA ke rumah dan mereka ni semua di kuarantin di stesen swasta. Bapanya saja di kuarantin di stesen swasta dan ujian RT-PCR pada hari ketibaan adalah negatif. Dan KKM juga memaklumkan telah mengenal pasti 35 individu dalam penerbangan iaitu mereka yang duduk di tempat duduk depan, belakang, sebelah kiri, sebelah kanan sebagai kontak. Dan yang kita bimbangi ini ada 18 kes. Daripada 35 tu 18 tu yang ada tunjuk kemungkinan varian Omicron dan sekarang ni tengah tunggu keputusan pengesahan daripada penjujukan genom penuh yang mungkin kita akan ketahui pada hari ini, cuma tak tahu lagi bila. Cumanya dan perkara ini sangat membimbangkan. Sebelum ini kita lihat daripada pelajar berusia 19 tahun dan sudah pulih. Kali ini melibatkan seorang kanak-kanak berusia 8 tahun pula. Ini menunjukkan varian Omicron ni sudah ada di negara kita ini, Hafizi. Betul. Jadi perkara inilah yang kita nak bincangkan sebenarnya dalam Awani Pagi pada jam ini. Kita nak berbincang mengenai risikonya dan memahami sedikitlah mengenai varian Omicron ini terlebih dahulu. Dan pastinya kita akan terus bersama dengan Dr. Hanafiah Bashirun, merupakan pakar kesihatan pekerjaan, kecemasan dan juga kesihatan awam bersama dengan kita di talian pada ketinggian. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Hafizi. Selamat pagi. Ada juga Hakim. Baik, Doktor, pertama sekali melihat kepada apa yang dimaklumkan oleh YB Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin seperti yang kami laporkan tadi, adakah wujud kebimbangan yang lebih luas berlakunya lonjakan kes dengan kemunculan varian Omicron di negara kita ini? Okey, nombor satunya memang ya, tapi dalam satu poin lain ialah kita tak perlu panik sebab masa ni kita masih lagi, senario tersebut masih lagi terkawal. Okey. So apa yang menakutkan ataupun yang merisaukan tentang varian Omicron ni ialah ianya sangat senang merebak, super spreader. Seperti yang disebut tadi, daripada 35 individu di dalam sebuah kapal tersebut, 18 didapati ada ataupun possibilities untuk varian Omicron tersebut. Doktor, kalau kita lihat apa yang telah pun diperincikan oleh WHO pada ketika ini, mungkin masih terlalu awal untuk kita menilai mengenai varian Omicron ini. Kita tahu varian Delta ini boleh super spreader juga dan juga boleh membawa komplikasi yang teruk. Tapi varian Omicron ni dari segi komplikasi yang masih lagi sedang dikaji. Cumanya Doktor, ada tak kita nak melihat kepada situasi ini di United Kingdom ataupun di Eropah sana, kebanyakan kes telah pun meningkat dan majoritinya mungkin disebabkan oleh varian Omicron ini. Dan kita nak melihat kepada negara kita ini, ada potensi tak untuk kita mendapat situasi berkenaan sekiranya langkah-langkah yang perlu diambil tidak diambil oleh pihak kerajaan dan juga oleh semua masyarakat sendiri? Okey, betul. Jikalau kita leka, so possibilities ataupun chances untuk menjadi seperti mana yang berlaku di negara Eropah itu mungkin berlaku. Alright. So tapi kalau kita tengok statistik di negara Eropah, macam semalam saya cek, so walaupun jumlah kes meningkat, akan tetapi jumlah yang masuk ke dalam hospital hanyalah 10 orang dan juga kes kematian yang melibatkan varian Omicron ini hanyalah 1 kes. So maknanya berkemungkinan walaupun WHO tak bagi statement lagi spesifik sebab masih lagi dalam kajian, so possibilities untuk dia merebak cepat tu ada, akan tetapi kita mengharapkan ianya tidak agresif ataupun tidak membunuh seperti varian Delta sebelum ini.
So apa yang kita perlu lakukan pada saya, ya betul, kita jangan sekali-sekali leka. SOP yang sama perlu kita lakukan. So balik kepada konsep asal di mana kalau kita bergerak, COVID akan merebak. So di mana kalau kita nak mengurangkan kebarangkalian ataupun risiko jangkitan tu, pada saya kita kurangkan pergerakan ataupun kurangkan majlis sosial yang melibatkan terlalu ramai individu dalam satu masa. So ini yang berlaku dekat negara Eropah, terutama UK, di mana banyak aktiviti sosial seperti menonton bola sepak menjadikan possibilities ataupun risiko jangkitan itu adalah lebih tinggi. Kita jangan leka, kita kena lebih berhati-hati dan juga saya harap KKM terus memberi input supaya kita tahu bagaimana perkembangan varian Omicron yang terjadi untuk satu keluarga balik kepada Nigeria tersebut. Ya, doktor sebutkan bola sepak. Saya nak kaitkan apa yang berlaku di EPL. EPL ni sebenarnya kalau bukan kaki bola pun tak apalah, kita maklumkan juga ya kepada penonton. Betul. Banyak perlawanan sebenarnya ditunda sebab apa? Ada pemain tu sendiri. Ya, pemain tu sendiri. Mekanisme kebanyakannya London base punya klub yang dekat sekitar tu yang kena tangguh. Cuma semalam Liverpool sempat main lah, menang kan. Alhamdulillah. Tapi kita bukan cerita pasal bola. Kita bukan cerita pasal bola. Liverpool lah. You never walk alone, doktor. But kita nak bercerita mengenai bagaimana di UK, di London, bukan di London, di United Kingdom, di England sebenarnya. Ada doktor kerajaan, England Medical Chief Officer kalau tak silap saya, yang menyatakan bahawa varian Omicron ini dia ada potensi boleh menyebarkan ataupun dalam kata yang dipetik incredibly fast, but it peak subside quickly due to booster. Maksudnya kalau kita lihat data awal, protein spike daripada varian Omicron ni lebih banyak, dia lebih ganas, lebih hebat, lebih kuat daripada Delta sebenarnya. Tapi disebabkan ada vaksin, yalah sebelum ni Delta tak ada vaksin. Sekarang ni bila sampai Omicron kita dah kebanyakan majoriti dah vaksin. Tapi penting untuk ada booster shot. Bagaimana doktor melihat booster shot itu? Sebab booster shot ini ataupun varian baru ini kebanyakan muncul sebelum vaksin-vaksin yang ada ketika ini dicipta. Bagaimana doktor melihat kepentingan untuk pengambilan vaksin dan adakah perlu ada kajian yang lebih terperinci dilakukan untuk memastikan vaksin itu yang ada di pasaran ketika ini sesuai dengan untuk menerima ataupun menghadapi cabaran varian-varian yang sering bermutasi ini? Okey, nombor satunya kita kena faham konsep vaksin tu adalah membentuk antibody di mana kita nak potong pelekatan protein spike yang you sebut tadi tu. Di mana jikalaulah varian macam mana sekalipun datang, alright, kita mengharapkan asas ataupun konsep vaksin itu melindungi yang dijangkiti. So di mana cara perlindungan tu ialah dia punya core ataupun basic mana-mana COVID-19 tetap sama. Cumanya kaki je lebih. Sebagai contoh, kaki je lebih. Walaupun kaki lebih, tapi disebabkan oleh core dia mudah musnah daripada pemberian vaksin ataupun development antibody di dalam individu yang mengambil vaksin. Makanya pada saya nampak walau macam mana varian sekalipun, tetapi ianya tetap boleh menghalang core ataupun trust mana-mana varian tersebut untuk dimatikan. So ujungnya macam yang disebut tadi, dia pergi cepat. Dia punya spike tu melekat cepat. Akan tetapi disebabkan oleh vaksin dan antibody tersebut, dia punya kadar kehidupan dalam badan manusia yang dijangkiti menjadi pendek. So makanya ianya cepat musnah dan hilang. So saya mengharapkan ramai yang lebih terpanggil untuk pergi mengambil booster disebabkan oleh selepas daripada 6 bulan didapati bahawa kebanyakan jenis vaksin sekalipun antibody-nya semakin lemah. So oleh itu kita perlukan satu booster untuk menaikkan balik antibody supaya let's say lah walau macam mana varian sekalipun kita dah ready kepada satu tahap sebelum mana-mana kajian dilakukan further untuk diorang mengubah sesuai vaksin mereka supaya sesuai dengan keadaan varian tersebut. Mutasi akan tetap berlaku. Itulah tujuan ataupun kehidupan mana-mana virus di mana mereka ingin survive. That's why dia orang bermutasi. So bila bermutasi kita kekal dengan basic utama ialah sama ada kita ada natural antibody ataupun kita boost antibody kita dengan pengambilan vaksin. Doktor, adakah maknanya kita akan perlu berterusan mengambil vaksin ni booster demi booster 6 bulan, lepas 6 bulan, setahun mungkin sekali atau 2 kali sebab
virus ini bermutasi selagi ada yang tidak divaksinasi. Betul. Betul. Untuk menjelaskan bahawa 6 bulan setahun akan datang, yang sekarang booster, yang siapa mengambil booster sekarang lah yang akan menjadi bahan uji kaji, di mana kita nak melihat selepas pemberian booster berapa lama antibody tersebut boleh berada dalam badan. Saya mengharapkan latest update ataupun latest improvement daripada mana-mana company yang menyediakan vaksin agar jarak ataupun antibody dalam badan tu boleh sustain a bit longer. Maknanya mungkin kita pergi ke setahun ataupun 2 tahun. Sekurang-kurangnya kalau lah standard macam seperti vaksin-vaksin yang lain, 2 tahun sekali, pada saya itu kurang trouble kepada sesiapa yang ambil vaksin kalau jika dibandingkan dengan jikalau ini kita berikan selang 6 bulan. Pada saya selang 6 bulan tu satu peringkat ataupun satu period yang sangat pendek, di mana pada saya mengharapkan kajian demi kajian dilakukan dengan pantas supaya kita dapat memanjangkan tempoh antibody dalam badan untuk jenis vaksin yang akan datang. Yang keduanya, saya mengharapkan bahawasanya ada mana-mana company yang pharmaceutical company yang dapat berbentuk antivirus supaya selepas ini kita tak perlukan kebergantungan kepada vaksin. So apa yang perlukan ialah bila dijangkiti, then kita boleh dapat ubat ataupun antivirus tersebut yang dapat membunuh ataupun memberhentikan replication ataupun perkembangan kembang biak virus dalam badan manusia. So saya mengharapkan antivirus. Dah 2 tahun lebih masih lagi tiada lagi dalam pasaran antivirus ni. Doktor, bercakap mengenai vaksin ini, tadi doktor berkatakan mengenai booster dose. Kita bincangkan sedikit mengenai booster dose penggalak ini. Cuma saya nak kongsikan sedikit. Bagi dos Pfizer, booster dose adalah 6 bulan selepas dos kedua, AstraZeneca 6 bulan selepas dos kedua dan Sinovac 3 bulan selepas dos kedua. Dan semalam kita dengar kenyataan daripada Menteri Khairy Jamaluddin sendiri yang mengatakan semua penerima dos lengkap vaksin COVID-19 Sinovac yang berusia 18 tahun ke atas, begitu juga dengan warga emas yang berusia 60 tahun dan ke atas, tanpa mengira jenis vaksin, diwajibkan perlu mendapatkan suntikan dos penggalak selewatnya Februari. Dan katanya sekiranya tidak mengambil sebelum Februari tahun depan ini, status vaksinasi lengkap mereka tidak akan MySejahtera mereka akan ditukar kepada status tidak lengkap vaksinasi mereka. Adakah ini satu langkah yang tepat untuk kita lakukan perkara ini? Kerana kita lihat juga banyak kes-kes di luar sana bila dah ditawarkan ada temu janji booster dose tapi mereka tak datang kerana mereka mungkin kurang percaya dan sebagainya, doktor. Okey, pada saya apa yang YBKJ sarankan adalah satu benda yang betul, di mana pada ketika Februari akan datang diramalkan kebanyakan individu di Malaysia ini jumlah antibody di dalam badan tersebut sangat rendah. So tujuan utama tersebut adalah untuk menggalakkan ataupun kita nak boost antibody supaya extra protection, terutamanya pada warga emas dan sebagainya, dan juga pesakit-sakit yang punya immune system yang rendah. So itu tujuan utama kita menggalakkan pemberian booster tersebut. Tak kisahlah walaupun jenis vaksin yang bagaimana sekalipun, dan terutamanya pada sesiapa yang mengambil Sinovac, kerana Sinovac hanya 3 bulan sahaja, 3 ke 4 bulan sahaja antibody tersebut tinggi dalam badan. So yang part kepada MySejahtera tersebut, ianya lebih kepada macam bagaimana nak menggalakkan orang ataupun memastikan mereka mengambil booster tersebut. Tapi hujungnya semuanya terletak, memang betul, ramai juga share pengalaman mereka mengambil vaksin kali pertama dan kedua dan sebagainya. Mereka risau selepas ini bagaimana 6 bulan akan datang, setahun akan datang, adakah benda ni akan menjadi satu rutin semasa untuk kita lakukan. Tapi macam discussion daripada WHO dan sebagainya, benda ni adalah satu benda baru di dunia. So tak ada sesiapa pun pernah mengalaminya. So oleh itu kita masih lagi tercari-cari dan tak faham macam mana cara mudah untuk mengekang, macam mana kita nak buat begini dan sebagainya. Yang kita nampak sekarang ni buat masa ni adalah dengan pemberian vaksin. Tapi pada saya satu hari nanti saya mengharapkan, seperti saya sebut tadi, saya mengharapkan pemberian vaksin ini boleh digantikan dengan pengambilan
ubat seperti antivirus. So, kurang-kurangnya kita dapat mengurangkan kerisauan dan juga kebimbangan mereka yang ingin menerima vaksin. Selain daripada itu, kita tak tahu pula lepas ni, antara risau memang confirm, for sure. Berapa lama? Saya sendiri pun tak pasti berapa lama. 6 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun sekali. So, kita masih lagi tak pasti. So, itulah perkembangan yang kita semua satu dunia kena laluinya. Tak kisahlah kita dekat negara mana sekalipun, negara maju sekalipun, tetap akan melalui proses yang sama. Doktor bercakap tadi mengenai antiviral. Kita tahu ada beberapa pengeluar vaksin, sebagai contohnya Pfizer juga telah pun berusaha untuk membangunkan ubat antiviral yang telah pun dibangunkan, namun masih lagi belum dapat kelulusan daripada FDA dan sebagainya. Dan ada satu lagi pil antiviral iaitu Merck. Dan di mana Britain ini merupakan negara pertama yang meluluskan pil Merck untuk merawat COVID-19 ini. Britain dah luluskan pada 5 November, tapi di Malaysia adakah kita terlalu mengambil langkah berhati-hati ataupun mungkin kita perlu percepatkan untuk diluluskan bagi antiviral Merck ini pada pandangan doktor? Okey, pada saya apa yang saya nampak ialah lebih berhati-hati itu diberi keutamaan. Di mana Britain akan melalui ataupun mengambil antiviral tersebut dalam langkah emergency. So pada saya tak salah untuk kita menunggu sehingga FDA memberi kebenaran ataupun FDA approval dan baru kita gunakan antiviral tersebut. Ini dalam keadaan konteks yang lebih selamat, di mana apa yang kita lakukan berikutnya ialah kita mengurangkan keraguan pengguna. So sekurang-kurangnya jikalau green light diberikan oleh FDA, so makanya kita lebih yakin dan untuk menggunakan mana-mana produk ataupun ubat yang berada di pasaran. Baik, terima kasih Dr. Hanafiah Bashirun, pakar kesihatan, pekerjaan, kecemasan dan kesihatan awam, berkongsi pandangan dan juga insight bagaimana kita mampu untuk mencegah kemunculan varian-varian baru ini dan juga mungkin langkah pencegahan lain selain daripada vaksin dan juga SOP-SOP iaitu antiviral tadi kita sebutkan tadi, dan banyak lagi nak kita bincangkan. Selepas ini kita nak membicarakan bukan saja mengenai ancaman kemunculan varian COVID-19 yang baru, kita juga nak mengenai ancaman malapetaka ataupun ancaman bencana alam. Kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini. Baik, kembali bersama saya Hafizi Rosli dan juga Hakim Rahman. Kita membincangkan sedikit mengenai isu semasa dan kita nak fokus pada kali ini kepada isu amaran banjir di beberapa negeri dan sebagai contohnya di negeri Kelantan, di mana satu laporan telah pun dikeluarkan sebelum ini. Pusat Ramalan dan juga Amaran Banjir Negara, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS mengeluarkan amaran banjir yang dijangka berlaku di jajahan Kuala Kerai dan juga Jeli bermula hari ini. Dan ini kenyataan yang dikeluarkan oleh jabatan itu yang berkata beberapa lokasi di dua jajahan tersebut telah pun dikenal pasti dijangka berlakunya banjir sekiranya hujan lebat berpanjangan di lembangan Sungai Kelantan. Antara lokasi yang dijangka banjir ini di Kuala Kerai bermula antara 12.30 malam hingga 4 pagi adalah Kampung Dabung, Kampung Manik Urai, Kampung Masik, Kampung Gajah dan kawasan sekitarnya. Dan pastinya perinciannya kita nak dapatkan Wakil Esro Awani di Kelantan sendiri untuk menjelaskan sedikit tinjauan semasa di sana bagaimana. Kita akan bersama dengan Muhafandi Muhammad bersama dengan kita di talian pada ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi Muhafandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Fandi, apa cerita ni? Mungkin dapat terangkan sedikit. Katanya JPS meramalkan pada hari ini amaran banjir akan berlaku. Sebenarnya Abizi, untuk rekod hasil pemantauan saya dan juga maklum balas yang saya terima setakat pagi ini, belum ada lagi kawasan yang dinaiki air seperti yang dilaporkan membabitkan daerah Jeli dan juga Kuala Kerai. Begitupun beberapa sungai utama, paras sungai utama bacaannya meningkat, namun tidak melebihi paras bacaan bahaya ataupun mencatatkan bacaan paras bahaya. Ini bermakna jika sekiranya sungai utama ini tidak menghampiri ataupun mencatatkan bacaan di paras bahaya, ini bermakna kampung yang berada di tepi sungai, kampung yang berada di lokasi yang rendah tidak akan dinaiki air setakat ini. Dan tiada lagi laporan perpindahan mangsa banjir di kawasan Kuala Kerai dan juga Jeli. Begitupun seperti yang kita ketahui, musim sekarang merupakan musim terkujur di mana peralihan monsun timur laut yang diramalkan berlaku ini memungkinkan berlakunya beberapa kemungkinan yang luar jangka.
Kebiasaannya hasil daripada pengalaman saya sebelum ini, apabila menjangkau sahaja bulan Disember, kebiasaannya apabila memasuki pertengahan bulan Disember ataupun awal 20 hari bulan Disember, kebiasaannya kelihatan akan menerima keadaan banjir gelombang ketiga ataupun keempat. Itu biasanya berlaku pada tahun-tahun sebelumnya. Namun pada kali ini ianya agak berbeza kerana pada bulan Disember ini tiada lagi berlaku banjir disebabkan peningkatan paras air sungai. Dan pada pertengahan November yang lepas, berlaku peningkatan air disebabkan keadaan taburan hujan yang agak tinggi di kawasan Pasir Mas dan juga di kawasan Kota Baru yang menyebabkan dua kampung. Salah satunya kampung Tok Dih di Rantau Panjang dan juga di Jelawat dikenangi air hujan yang menyaksikan sebahagian keluarga terpaksa dipindahkan di pusat pemindahan sementara. Begitupun pihak berkuasa tidak mengkategorikan mereka yang dipindahkan itu sebagai mangsa banjir kerana ianya tidak melibatkan peningkatan paras air sungai. Dan jika dilihat kepada keadaan tersebut, kemungkinan luar jangka juga akan turut diberi perhatian oleh pihak berkuasa kerana perubahan iklim semasa ini mungkin tidak menentu. Berkemungkinan banjir akan berlaku pada bulan Januari ataupun Februari. Untuk itu bagi penduduk yang berada di sekitar Kuala Kerai, Manik Urai, khasnya di Dabung, di Rantau Panjang berhampiran dengan Sungai Golok, mereka sudah tahu dengan keadaan ini dan mereka apabila memasuki bulan Oktober sahaja, mereka telah pun melakukan persiapan awal di mana mungkin ternakan mereka yang sebelum ini berkeliaran, mereka akan tempatkan di tempat yang tinggi. Dokumen-dokumen yang penting mereka akan cuba simpan ataupun letakkan di tempat yang tinggi. Begitu juga penduduk di Kuala Kerai dan juga Jeli. Mereka apabila memasuki edah ataupun musim ketujuh ini, segala persiapan yang perlu telah mereka lakukan. Dan saya boleh katakan pada ketika ini mereka mungkin menunggu ataupun mungkin melihat mengikuti perkembangan semasa apabila mereka melihat info-info yang dipaparkan, info-info yang diberikan oleh pihak berkuasa diarahkan supaya berpindah. Mereka boleh berpindah dengan kadar segera, Hakim dan juga Dini. Ya. Fandi, dalam masa sama, kita nak lihat juga kepada persediaan ataupun kesiapsiagaan pihak agensi penguatkuasa dan juga penyelamat seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat. Benar, ini setiap kali hujung tahun ni kira macam walaupun macam dah lambat sikit sebenarnya, sepatutnya dah banjir, dah hujan ni, tapi apa pun bagaimana kesediaannya, sebab ini kita tak boleh jangka kan, sebab macam sekarang ni kalau macam Abang Fandi keluar rumah pun sekarang ni hari-hari pakai baju hujan saya tengok kan, standby hujan. Jadi bagaimana persediaan dari segi agensi keselamatan? Sebenarnya dalam situasi sekarang ini, tugas penyelamatan itu saya melihat berdepan dengan cabaran dan juga kesukaran. Betul mereka sudah melakukan persiapan dan juga melakukan mesyuarat dan juga pembentangan kertas kerja mereka berkenaan dengan modus operasi mereka, bagaimana untuk menangani masa banjir di kawasan yang seperti di luar bandar Kota Baru, di kawasan berhampiran tepi sungai. Namun situasi pandemik COVID-19 ini menuntut kesabaran dan juga sokongan moral yang tinggi pasukan penyelamat. Ini kerana mereka tidak boleh secara tergopoh-gapak ataupun terburu-buru untuk menyelamatkan mangsa banjir. Sebaliknya, mereka terpaksa mengikuti SOP yang ditetapkan oleh pihak PKM dan juga MKN. Dan juga di pusat pemindahan banjir juga tidak seperti dulu, di mana sesi bersosial, mereka boleh memasak secara bergotong royong, tidak lagi dibenarkan di pusat pemindahan sementara. Di mana ada sukarelawan termasuk daripada agensi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia yang melakukan aktiviti memasak di pusat pemindahan banjir, dan had kapasiti di pusat pemindahan banjir juga tidak boleh melebihi 50 orang pada satu masa, saya difahamkan. Dan ada juga bilik isolasi bagi mereka yang mempunyai kontak rapat ataupun bersimptom, mereka akan diasingkan daripada mangsa banjir yang lain. Ini antara prosedur dan juga SOP yang telah pun dilengkapkan pada petugas yang terlibat dalam operasi pemindahan mangsa banjir. Dan di Kelantan ini juga, bukan sahaja Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, sebaliknya agensi lain termasuk tentera, polis, rela, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan juga pihak berkuasa tempatan
merupakan petugas-petugas yang akan terlibat dalam operasi pemindahan dan juga mengesan dan juga menghantar bantuan kepada bangsa banjir. Dan saya kira seperti yang dilaporkan oleh pihak kerajaan negeri, hampir 10,000 petugas yang bakal terlibat ataupun mereka yang akan dipanggil sekiranya berlaku kecemasan ataupun berlaku banjir di kesemua negeri, di seluruh negeri Kelantan ini, Hakim. Ya. Baik. Terima kasih Muhammad Fandi Muhammad, Wakil Astro Awani Kelantan. Hati-hati sekarang ni musim-musim hujan ni, dan sebenarnya bukan sahaja di Kelantan. Kalau sempat saya nak bawakan daripada Twitter Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia di iPad saya ni, kalau kita melihat gambar ini dikeluarkan. Boleh connect ke? Okey, tak apa, kita tengok sekejap. Ini dilaporkan oleh Met Malaysia yang menyatakan amaran hujan berterusan bahaya. Kalau kita lihat gambarnya sudah ada sekarang ni, peta Malaysia yang ditunjukkan ini, menggambarkan beberapa kawasan di semenanjung Malaysia, di mana yang merah itu amaran bahaya, hujan sangat lebat berterusan dijangka berlaku, di mana di Terengganu, di Pahang, di Kemaman dan juga di Kuantan. Yang color oren tu, hujan lebat berterusan juga dijangka berlaku. Ni yang merah tu bahaya, yang kuning tu buruk. Di Kelantan, Terengganu, di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan Dungun. Di Pahang, di Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Jerantut dan juga Pekan. Yang warna kuning tu, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Pahang. Di Raub, Bentong, Temerloh, Maran dan juga Bera. Jadi kita harapkan penduduk di kawasan-kawasan yang dikenal pasti oleh pihak Jabatan Meteorologi Malaysia ini sentiasa berwaspada dan mengambil langkah berjaga-jaga dan peka dengan sistem amaran awal banjir yang dikeluarkan. Baik, tadi kita dah tengok juga hampir separuh daripada kawasan di semenanjung Malaysia ini berkemungkinan akan mendapat hujan pada hari ini. Jadi sebelum keluar, sediakanlah payung sebelum hujan. Itu kata pepatah sendiri. Dan mungkin itu saja yang sempat kita bawakan dalam Awani Pagi pada jam ini. Saya Hafiz Rosli. Saya Hakim Rahman, jumpa lagi.